Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Persoalan pertama yang timbul daripada netizen hari ini ialah, adakah Tita Edendum Najib akan dibatalkan atau diteruskan? Ini gara-gara perbicaraan tentang Tita Edendum Najib akhirnya disambung, tapi bukan disambung di Mahkamah Tinggi. Tetapi kini pejabat peguam negara telah memfailkan rayuan terhadap semakan kehakiman Najib. Dan yang menariknya, berkait Tita Edendum ini, Jabatan Peguam Negara tidak lagi mempersoalkan kewujudan maupun kesahihan Tita Edendum itu. Tetapi yang ingin dipersoalkan oleh Jabatan Peguam Negara ialah kenapa berlaku perbezaan tafsiran. Dalam kenyataan awal petang kemarin, Jabatan Peguam Negara berkata, rayuan yang difailkan itu berdasarkan tafsiran undang-undang yang bercanggah di antara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Katanya, terdapat juga perkara berkaitan undang-undang perlembagaan yang perlu didengar. Jabatan Peguam Negara memfailkan notis untuk memohon kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan berhubung semakan kehakiman Najib Razak. Kali ini pastinya menjadi nasib Najib ditentukan oleh 5 hakim di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah tertinggi di Malaysia, mahkamah paling besar di Malaysia iaitu Mahkamah Persekutuan. 5 hakim akan bersidang untuk mendengar rayuan ini jika dibenarkan. Dan yang lebih menarik, ianya bukan lagi tentang kesahihan mahu kewujudan Tita Edendum itu, tetapi ia berdasarkan kepada tafsiran undang-undang yang bercanggah. Mana satu yang akan digunakan pakai? Sama ada Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Rayuan. Dan ianya akan dibincangkan oleh 5 orang hakim. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi ialah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini telah pun menolak permohonan semakan kehakiman sebelum itu. Tita Edendum atau tita tambahan yang ditandatangani oleh Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah itu melibatkan kebenaran agar Najib menghabiskan baki hukuman penjara di rumah di Kajang berbanding di penjara Kajang. Istana Pahang sebelum ini mengesahkan kewujudan Edendum itu dalam surat yang dikemukakan di mahkamah. Bagaimanapun, Peguam Kerajaan berhujah, Edendum terbabit tidak dibincangkan semasa lembaga pengampunan wilayah persekutuan bersidang dan dipengerusikan oleh Al-Sultan Abdullah yang menjadi agung ketika itu. Yang menjadi buah mulut rakyat Malaysia ialah tentang titah Edendum itu yang tidak dibincangkan semasa lembaga pengampunan wilayah persekutuan bersidang dan dipengerusikan oleh Al-Sultan Abdullah yang menjadi agung ketika itu. Maknanya mudah. Titah itu dibuat di luar perbincangan atau mesyuarat lembaga pengampunan pada waktu tersebut. Dalam sidang tersebut, anggota lembaga pengampunan hanya memutuskan untuk mengurangkan hukuman Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun penjara dan denda dari 210 juta kepada 50 juta ringgit. AGC percaya langkah ini memfailkan usul bukan saja penting untuk memastikan keadilan dalam kes ini, tetapi juga bagi menegakkan prinsip keluhuran perlembagaan dan undang-undang serta memperjelaskan tafsiran undang-undang bagi manfaat semua pihak. Kata kenyataan itu hari ini. Jadi, notis daripada AGC ini telah difailkan ke Mahkamah Persekutuan hari yang lepas. Saudara, apa pula pendapat anda tentang isu ini? Isu ini memang masih panas, bahkan ada pihak tertentu, yaitu pembangkang, cuba untuk mengungkit semula isu ini di Dewan Rakyat di Parlimen. Tetapi nampaknya teknik nak menunggang isu ini di Parlimen tidak menjadi apabila Speaker Dewan Rakyat tidak membenarkan isu itu diulas di Parlimen kerana isu itu sedang dibicarakan di mahkamah. Paling senang bagi mengelakkan subjudis. Jadi, tidak mampulah diguna pakai. Persoalan semula ialah
adakah Tita Dindum Najib akan dibatalkan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru-baru ini Akmal Saleh mencadangkan supaya Perdana Menteri laksanakan semula GST. Bila menyebut GST, orang pertama yang mungkin Anda ingat ialah Najib Tun Razak. Karena dia terkenal dengan GST, memperkenalkan GST. Namun demikian, apabila Akmal Saleh mencadangkan Perdana Menteri laksanakan semula GST, pelbagai reaksi timbul daripada netizen. Apa pula reaksi daripada Anda? Setujukah Anda dengan cadangan yang dilemparkan oleh Akmal Saleh ini kepada Anwar Ibrahim? Ada netizen kata Anwar Ibrahim kena berhati-hati apabila memperkenalkan apa jenis pun cukai. Kerana ketika Najib memperkenalkan cukai ini, beliau kena hentam habis dari kiri, kanan, depan, belakang. Bukan saja daripada kalangan rakyat tetapi termasuklah pembangkang ketika itu, yaitu Anwar Ibrahim sendiri. Jadi takut-takut nanti apabila Anwar Ibrahim perkenalkan GST, nanti orang akan tembak dia semula. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kena berhati-hati. Walaupun seperti yang dinyatakan oleh Akmal Saleh, GST ini sebenarnya ada kebaikannya dan ada keburukannya. Akmal Saleh mengingatkan kepada kita semua bahawa tidak perlulah takut sangat dengan GST. Tak perlu takut, tak perlu allergic dengan nama GST. Kata Akmal Saleh, kita bagi nama lain pun boleh, katanya. Janji ia dapat membantu dan menambahkan pendapatan negara dan membantu rakyat. Kata Akmal Saleh lagi, sebelum ini Anwar memberi jaminan kepada pemain industri bahawa sebarang kenaikan tarif elektrik pada separuh kedua tahun ini tidak akan membebankan atau merugikan komuniti berniaga. Saudara-saudara sekalian, apa yang Akmal Saleh cadangkan ini sebenarnya ada kaitan dengan kenaikan tarif elektrik yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada Isnin hanya akan dikenakan kepada komuniti bisnes, tetapi kata Akmal Saleh, ianya tetap akan domino dapat dirasai oleh rakyat. Apabila tarif elektrik dinaikkan, ia juga akan memberi kesan kepada kenaikan harga barang dikeluarkan kilang, kata Akmal Saleh. Mungkin itu betul, itu lebih arif difikir oleh Anwar Ibrahim dan itu juga ada kaitannya. Namun, memperkenalkan GST juga mempunyai beban dan mempunyai kesan yang sangat besar signifikan kepada rakyat. Hari ini, pemuda DAP menolak cadangan Akmal Saleh memperkenalkan semula GST. Setiausaha Pemuda DAP Lim Chuan Weng menolak cadangan Ketua Pemuda UMNO Muhammad Akmal Saleh untuk memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST. Menurutnya, pelaksanaan semula GST tidak sesuai pada masa ini kerana hanya akan membebankan golongan miskin. Ya benar, GST ini merupakan sistem cukai yang lebih berkesan dan adil kerana tiada sesiapa yang boleh terlepas daripada membayar cukai ini. Akan tetapi, GST ini merupakan regressive tax di mana akan wujud keadaan di mana individu yang berpendapatan rendah akan membayar bahagian yang lebih besar berbanding dengan individu yang berpendapatan tinggi. RM100 dari golongan pendapatan rendah adalah lebih tinggi nilainya berbanding dengan yang berpendapatan tinggi. Pendapatan rakyat Malaysia masih rendah. Untuk makluman semua, gaji median rakyat Malaysia pada waktu ini adalah RM2,844 sahaja. Hanya 16.5% rakyat Malaysia mampu membayar cukai pendapatan dan lebih daripada 60% rakyat Malaysia menerima pelbagai bantuan daripada kerajaan.
termasuk sumbangan tunai rahmah STR, kata Lim dalam satu kenyataan. Menurutnya, golongan berpendapatan rendah memperoleh pendapatan jauh lebih rendah berbanding mereka yang berpendapatan tinggi. Sekiranya barangan dikenakan cukai, maka ia akan menyebabkan rakyat kurangkan pembelian, sekaligus menjejaskan ekonomi tempatan yang beransur pulih dari wabak COVID-19, ujarnya. Akmal baru-baru ini mencadangkan kerajaan melaksanakan semula GST sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Cadangan itu dikemukakannya ketika menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa kenaikan tarif elektrik tidak akan memberi kesan domino terhadap kenaikan harga barang dan seterusnya membebankan rakyat. Kata Akmal Saleh, saya cadangkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan semula GST yang ternyata lebih berkesan untuk menambah pendapatan negara dan lebih adil dan telah terbukti berkesan di seluruh dunia, katanya. Kata Akmal lagi, kerajaan boleh menukar GST jika istilah itu sensitif, asalkan langkah tersebut dapat meningkatkan hasil negara dan membantu rakyat. Mengulas lanjut, Lim berkata, misi utama kerajaan buat masa ini ialah menambah pendapatan rakyat Malaysia terlebih dahulu. Usaha sedia ada kerajaan adalah menaikkan siling dan menaikkan lantai sebagai asas kerangka ekonomi madani di mana kita cuba sedaya upaya untuk menaikkan kemampuan ekonomi negara dan pendapatan rakyat Malaysia, jelasnya lagi. Tambahnya, antaranya usaha yang dibuat kerajaan ialah menaikkan gaji pekerja sektor awam dan swasta, selain melancarkan dasar dan perancangan ekonomi seperti Johor Singapore Special Economic Zone bagi menarik pelaburan berkualiti serta mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi. Kenaikan cukai merupakan jalan yang paling mudah untuk menjana pendapatan, tetapi kerajaan madani prihatin memilih jalan yang susah namun senangkan rakyat, ujar beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, kerusi-kerusi sasaran dan keyakinan amanah di Kelantan. Baru-baru ini Amanah mengeluarkan satu keyakinan bahawa mereka akan dapat mencuri beberapa kerusi di Kelantan. Berita itu pastinya akan menakutkan dan menggentarkan PAS. Jangan silap, kerana tiada satu pun parti politik di dunia ini boleh dianggap selamat pada era moden ini. Lihat saja kepada Barisan Nasional, berpuluh-puluh tahun memerintah, seakan-akan kebal, akhirnya tewas juga. Adakah Kelantan akan mengalami nasib yang sama di Kelantan? Mungkinkah rakyat Kelantan akan membuat protes selepas berpuluh tahun diperintah oleh PAS tetapi masih tidak mendapat apa-apa kemajuan yang setara dengan negeri-negeri maju yang lain yang ada di semenanjung Malaysia? Adakah anak-anak muda yang ada di Kelantan maupun golongan-golongan yang sudah berusia mula sedar bahawa PAS tidak mampu membawa apa-apa perubahan yang terlalu ketara dalam negeri tersebut? Jangan kita silap, ini zaman moden yang mana apa-apa saja pun boleh berlaku. Penganalisis politik menyebutnya sebagai dinamik. Para pengundi sekarang ini amat dinamik. Jangan disilap, mungkin tahun lepas mereka menyokong anda, tapi mungkin pada tahun ini atau semalam atau beberapa jam yang lepas mereka sudah mula kecewa dan meninggalkan anda. Jadi tiada mustahil PAS akan tewas di Kelantan dan akan kehilangan kerusi. Kerana seperti yang selalu diwar-warkan oleh ahli politik yang ada di Semenanjung, mereka kata Kelantan sudah terlalu jauh ditinggalkan berbanding oleh negeri-negeri yang lain. Jadi, tiadalah mustahil bahawa kerusi-kerusi yang ada di Kelantan akan berjaya dirampas oleh Parti Amanah. Persoalannya, kerusi apakah yang akan berjaya dirampas itu?
Amanah menyasarkan antara lain kerusi-kerusi Dewan Undangan Negeri yang terletak di kawasan Parlimen Kota Bahru dan Kubang Krian. Deda Setiausaha Agung Parti Faiz Fadzil. Ini bermakna Tanjung Mas, Kota Lama, Bunut Payung, Salur, Pasir Tumbuh, dan Demit merupakan antara kerusi-kerusi sasaran di dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau berkata keyakinan amanah untuk memenangi kerusi-kerusi di Kelantan adalah berdasarkan pelbagai faktor. Ada perubahan ketara di Kelantan. Terdapat desakan dari kalangan anak muda. Kemenangan di Nenggiri menunjukkan Nenggiri bukan lagi fix deposit Perikatan Nasional PN. Kita yakin isu tata kelola, ketiadaan peluang kerja dan ekonomi akan buat rakyat di sana sedar. PAS gagal meskipun memerintah selama 30 tahun. Tetapi tiada pembangunan untuk rakyat, kata Faiz. Beliau berkata demikian ketika mengulas pengumuman Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dalam kenyataan Konvensyen Amanah baru-baru ini. Muhammad yakin Amanah boleh memenangi belasan kerusi di Dewan Undangan Negeri di Kelantan dalam siri pilihan raya akan datang. Para penganalisis politik pula yakin Amanah boleh berbuat demikian berdasarkan kepada kerjasama di antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Amanah ialah parti komponen Parti Pakatan Harapan PH. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan Amanah mahu bertanding di 8 Dewan Undangan Negeri di dalam pilihan raya negeri Sabah. Walau bagaimanapun perkara tersebut masih dirunding dan belum diputuskan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.